Ya. Sepatutnya bila Islam memerintah, maknanya orang dapat hidup. Orang tak takut nak keluar rumah, orang tak takut nak berjalan, ya, orang tak takut apa semua untuk menjalankan aktiviti harian. Tiba-tiba dia orang ni punya pasal, orang jadi takut. Takutlah keluar rumah nanti kena samun. Takutlah ni nanti, takutlah rompakan, takut tu. Jadi bila Islam itu datang membawa keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kedamaian ini telah pun digugat oleh orang-orang yang merompak menyamun ni. Mereka itu sebenarnya memerangi Allah dan Rasul. Macam tu. Jadi hukuman dia disebutlah ayat tadi, ya, ayyuqattalu, mereka itu boleh dibunuh, au yusallabu, atau mereka itu disalib. Dibunuh ni mana dia, kita dah terang tadi kan, bunuh tu bila dia bunuh orang tak ambil harta. Au yusallabu, ataupun dipalang, ataupun kalau terjemah boleh juga disalib. Mungkin nak elakkan terjemahan salib, takut orang fikir nak cakap Kristian kan. Sebenarnya macam ni. Memang amalan dulu bukan saja orang Rom, orang Arab pun sebagainya ada juga. Bila dia nak bunuh orang secara bunuh yang lambat mati, dia salib. Jadi kebetulanlah kisahnya Nabi Isa AS dihukum oleh tentera Rom, disalib kan. Barulah lambang salib itu menjadi syiar bagi agama Nasrani. Selepas agama itu diselewengkan, maknanya salib ni biasa. Maknanya siapa-siapa penyelaya merompak ke apa, memang zaman dulu dia akan salib. Biar ke atas tu tak bagi makan, tak bagi minum, bagi mati macam tu. Cara mati tu lambat. Boleh juga pancung, mati terus kan. Jadi cara salib ni cara yang betul. Sehinggalah bila dah jadi syiar dalam agama Kristian, setakat saya belajar ayyusallabu ni kadang-kadang tidaklah perlu penjenayah itu betul-betul dia salib, maknanya kayu palang, cross tu kan, tak perlu buat macam tu. Cukup juga kalau mayatnya itu digantung. Sebab itu dah ada khilaf ni, masalah ni. Orang yang merompak dan membunuh, harta pun dapat, mangsa pun mati, dia ni hukuman bunuh dia macam mana? Yang tadi kalau membunuh saja tanpa ambil harta, pancung. Fa iza qataltu fa ahsinul qitlah. Bila dia nak bunuh dengan cara baik. Cara paling baik bunuh ni pancung. Ni yang ayyusallabu ni macam mana? Ada beza pendapat. Saya ingat dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i terutamanya, dan lain-lain tu golongan Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah, dia ada beza sedikit. Sebahagian berpendapat begini, sebahagian berpendapat begini. Maknanya ringkaslah, saya tak mau tonton pening. Pendapatnya kita kata sekitar pada dua cara. Pertama, bunuh dulu, baru salib, baru gantung mayat dia atas tiang kayu, gantung mayatnya. Tak kira lah ikat ke apa ke, janji. Bila orang lalu lalang nampak, ni perompak, ni yang merompak gitu. Bila budak-budak lalu, apa tu mak, mami apa tu, mami apa tu, itu orang jahat. Oh takut. Dia benda tu akan, tuan-tuan kalau perompak pun lalu tengok, oh tak jadi merompak. Ni ada yang kata bunuh dulu, lepas tu baru mayatnya digantung atau disalib. Kalau salib itu takut nampak syiar agak macam agama Kristian, maka tak payah buat palang, buat kayu je, ikat je, mati, atau gantung je mayat itu. Kedua, sebahagian fuqaha yang kata memang kena salib atau diikat dia hidup-hidup, tak diberi makan, tak diberi minum, biar dia mati kat situ. Dia nak menjerit ke, tolong, lantak dia. Ni kalau buat zaman sekarang tu, yang orang kata undang-undang ini primitif, undang-undang ini tak sesuai.
Sedangkan kita kata Quran ni turun sesuai untuk zaman bila? Zaman dulu je. Sepanjang zaman. Syariatul Islam, Asy-Syariatul Islamiyah salihah likulli zamanin, salihah likulli zamanin wa makan. Syariat Islam ni dia sesuai pada tiap-tiap masa, tiap-tiap zaman, tiap-tiap tempat. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada satu buku tajuk dia itu, Asy-Syariatul Islamiyah salihah likulli zamanin wa makan. Kalau baca buku tu tengok nampak. Hari ni bila kita kata kita nak janganlah keras sangat hukuman rompakan ni, kesian perompak, ya, gitu gini. Akhirnya macam tadi lah saya kata, sampai ke perompak. Esok tuan-tuan, kalau perompak masuk rumah tuan-tuan, tuan-tuan tanya dia, dah sampai dah, duduk. Bangun ke isteri kita, Timah, bangun, buat cekodok sikit, kopi ni ada berapa orang datang? 3. Seorang cover line. Panggil yang kat luar tu masuk. Masuk. Duduk. Rumah pakcik tak ada banyak barang. Tunggu makcik kau masak kejap, dia goreng cekodok. Ni pakcik ada ni duit, ni geran tanah, kau boleh jual ni. Ni abang kemas, ni jam pakcik ni, ambil lah. Kan? Pasal ialah kau orang kan dilindungi oleh human right. Hari ni bila kita terlampau nak guna akal, lama-lama jadi bodoh. Allah Ta'ala bagi hukuman. Allah Ta'ala itu apa dia? Al-Alimul Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kalau kau buat undang-undang macam ni, orang takut nak merompak. Kalau banyak sangat ini gitu gini nak jaga hak asasi itulah benda lagi semua, seronoklah jadi perompak. Kalau macam tu saya pun tak nak jadi ustaz. Perompak lah, masuk rumah orang, dia tak boleh bunuh kita, dia tak boleh lawan kita, dia kena keluar rumah, report polis. Encik pergi balai polis jauh sikit sebab banyak barang nak ambil ni. Tengok, Allah kata salib. Kalau dia bunuh dan ambil harta, baru orang takut merompak. Kan? Letaklah kat situ, jangan bagi makan, jangan bagi minum, dia mati kat situ. 2-3 hari, seminggu ke, dia ada mati kat situ. Dan menjadi pengajaran bagi orang-orang lain. Tuan-tuan, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang, yang disebut tadi lah. Bila mana dia merompak, ambil harta, tak ada orang mati, tak ada orang cedera. Cara potongnya ialah macam mencuri juga, iaitu di pergelangan tangan dan kaki separuh kaki. Maknanya kalau kakinya berdiri begitu, dipotong tengah-tengah. Tom. Maknanya dia punya tumit tidak, maknanya tumit ni masih ada lah, supaya orang ni boleh berdiri. Dia berdiri tu nanti sebelah kakinya ada, sebelah kakinya separuh dah hilang, tinggal tumit. Tumit ni dia boleh berdiri. Kalau kita potong pada dia punya buku lali, nanti dia berdiri tak stable. Yang ini Islam jaga. Maknanya yang ini Islam jaga. Maknanya kamu boleh hidup, boleh berjalan lagi. Itulah hak asasi yang Islam jagalah. Tangan dan kaki. Betul? Au yunfau minal ard, ataupun dibuang daerah, atau yunfau minal ard, dibuang negeri. Maknanya kalau dia hanya mengganggu ketenteraman awam, macam saya sebut tadi lah, bila dia menakut-nakutkan orang tapi dia tak ambil apa-apa. Saya ingat dalam istilah barat, kalau mendatangkan ketakutan awam ni, dipanggil apa tau? Terorisme. Teroris sebenarnya adalah perbuatan menakut-nakutkan. Kita terjemah bahasa kita, keganasan. Teroris adalah pengganas. Sebenarnya teroris adalah orang yang terujuk dalam kamus Oxford lah. Dia sebut teroris ni maknanya perbuatan menakut-nakutkan. Tapi hari ini teroris ni lebih dia dah macam sinonim dengan aktiviti keganasan, mengebom, membunuh dan sebagainya. Dan sebenarnya teroris itu juga adalah hirabah, ancaman bom.
Bangunan tuan-tuan, saya dah pasang bom. Dapat kesan orang jadi kelang kabut orang kan, lari keluar daripada bangunan. Tiba-tiba dia kata saya tipu je, dapat tangkap siapa yang buat tu, dia juga boleh dipanggil ni di bawah kesalahan hirabah. Dia menimbulkan ketakutan awam. Itu dia. Undang-undang Islam ada. Jadi kita kata setimpal tak hukuman dia, dia kena buang negeri. Setimpal. Pasal tak ada orang mati, tak ada apa. Tapi kalau lah katakan itu kita boleh bincang lah. Katakan ada orang yang lari daripada bangunan tu, kelang kabut tu, jadi ada yang terseliur, terpatah kaki, jatuh tangga semua, dia boleh kena bayaran pampasan. Dia kena bayar segala kerugian yang ditanggung oleh Wisma atau syarikat atau menara tu, owner bangunan tu kan, syarikat-syarikat yang ada tu, pekerja-pekerja dia yang jatuh tangga ke apa, dah kata bom, lari je semua kan. Apa sebab Islam tak benarkan kita bermain-main dalam masalah-masalah macam ni. Tuan-tuan, saya sambung lagi. Hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan. Saya tak habis lagi. Tak habis lagi ayat. Okey, bagi mereka itu hukuman yang demikian adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu. Maka ketahuilah bahawa Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tuan-tuan, yang ayat 34 ni nanti kita akan tengok macam mana kes bila mana perompak itu dia menyerah diri sebelum dia kena tangkap. Dia boleh terlepas daripada empat benda tadi. Kita akan tengok macam apa sebab dia boleh lepas dan apa sebab dia boleh kena juga hukuman. Baik, kita tengok muka surat ni 107. Hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan hirabah yang disebutkan dalam ayat 33 dan 34 surah Al-Maidah tersebut bukanlah hukuman pilihan, tetapi adalah hukuman yang wajib. Bukan pilihan, nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Wajib dikenakan ke atas penjenayah yang telah sabit kesalahannya di majlis qada. Majlis qada ni apa? Majlis perbicaraan di mahkamah. Dia disabitkan kesalahan, melakukan kesalahan hirabah, dan hukumannya adalah mengikut jenis kesalahan yang mereka lakukan. Perompak atau penyamun yang hanya mengambil harta atau barang yang dirompak disambungnya sahaja tanpa melakukan apa-apa kecederaan ke atas mangsanya, hendaklah dikenakan hukuman hudud, potong tangan kanan dan kaki kiri. Perompak atau penyamun yang hanya mengugut orang yang dirompak atau disambungnya, itu sahaja, tanpa mengambil harta atau barangan orang yang diugutnya, dan tidak pula melakukan sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan ke atas orang yang diugutnya, hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Yang ini terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menentukan hukuman, iaitu penjara selama tempoh yang difikirkan patut. Antara hukum ta'zir ialah boleh dipenjarakan. Ini kalau tak cukup syarat untuk hudud. 4 tadi hudud, tak cukup syarat, dia boleh pergi pada ta'zir. Antaranya ialah boleh dipenjarakan mengikut tempoh yang dipikirkan patut, dan munasabah, mengikut budi bicara dan kearifan hakim yang akan membawa penjenayah itu kepada kesedaran dan kekesalan. Masuk penjara, jangan biar saja bagi makan minum. Maksud saya bukan sekadar kita tanggung makan minum dia, bagi senang lenang kan tu. Maknanya kena bagi dia maknanya pengisian rohani. Dia orang Islam, ada orang ajar dia dalam Islam, kamu kena fikir, kalau kamu ada keluarga, ada anak isteri, ada harta, tiba-tiba orang datang merompak kamu, apa perasaan kamu? Boleh tak kamu terima? Kamu dalam rumah, tiba-tiba orang datang bawa parang, kamu boleh terima tak isteri kamu diapa-apakan orang? Kamu suka ke? Tak. Kalau begitu kamu jangan. Jadi dalam penjara tu ajar dia semayang, ajar dia ibadat, ajar dia agama. Kita tengok betul-betul, nampak dia betul-betul dah ni boleh dilepaskan. Boleh dilepaskan. Ni penjara sekarang
Di dalam tu dia sambung master lah tu. Dia melanjutkan pelajaran. Banyak orang, ini Syekh Al-Qaradawi sebelah kitab dia kan, penjara ni menjadi macam satu universiti bagi penjenayah. Kalau dulu dia pandai merompak, dia pandai mencuri satu cara, dia keluar daripada penjara, dia ada 5-6 cara dah. Dia dah tahu. Dulu boleh buka mangga kan, sekarang ni semua pintu dia boleh buka. Dalam tu dia punya pensyarah dia ramai, merompak bersama. Tentang bahaya. Jadi penjara ni tempat yang patutnya kita didik penjenayah tadi, supaya dia keluar tu nampak dia ada kesedaran, kekesalan, boleh lepaskan. Dalam kes hirabah, mereka yang membunuh dan mengambil harta atau barangan yang mangsanya wajib dikenakan ke atas penjenayah itu hukuman hudud, dan tidak gugur hukuman hudud itu dengan sebab dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh dan diambil harta atau barangan tadi. Tetapi jika pembunuhan itu berlaku disebabkan permusuhan dan perseteruan, maka hukuman hudud itu gugur dengan sebab kemaafan daripada wali orang yang dibunuh. Boleh rujuk dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kes bunuh saja, kita tak sampai lagi, kita tak tajuk Qisas ni, kalau satu orang bergaduh mati, dia bunuh orang, ni tak ada kaitan rompak, tak ada kaitan ambil harta, dia bergaduh sama dia, mati seorang. Yang bunuh tu boleh kena hukum qisas, iaitu dibalas bunuh. Di siasat kes tu apa semua dibicarakan, hakim mendapati memang orang ni bersalah, membunuh sengaja, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Si pembunuh boleh dikenakan hukuman bunuh. Tapi hakim tak menjatuhkan hukuman lagi sebelum ditanya dengan wali ataupun waris kepada mangsa, antaranya ayah dia, adik-beradik dia, apa semua kan. Tanya anak dia, anak laki-laki, tanya. Kita tak masuk tajuk lagi. Kalau katakan semua sepakat nak supaya pembunuh itu dihukum bunuh, hakim pun akan jatuhkan hukum bunuh. Tapi kalau dalam ramai-ramai itu tak sepakat, waris tadi tak sepakat, hakim kena hold hukuman dulu. Katakan dia ada anak kecil belum akil baligh, hakim boleh tahan dulu hukuman sehingga anak laki-lakinya itu dewasa, akil baligh. Tanya, ayah kamu dulu mati dibunuh, kamu nak pembunuh tu mati dibunuh, dihukum bunuh, atau kamu nak diat 100 ekor unta, kira-kira 700,000 lebih kan? Kamu, yelah ayah kamu mati ni, kamu nak sekolah lagi, nak apa lagi, mak kamu lagi belanja harian, hilang punca, maknanya hilang ayah cari rezeki, cari nafkah. Sekarang ni kamu macam mana? Kata anak tu dah dewasa, dia kata saya nak diat, maka hakim akan arahkan supaya si penjenayah tadi membayar diat mughalazah atau diat mughalazah. Bukan diat mughalazah ni bunuh tak sengaja. Maknanya kena bayar diat lah. Dia ada, kita akan baca nanti, mungkin ustaz lain lah. Maknanya kalau kes bunuh tak ada kaitan apa-apa, itulah dia, wali atau waris mangsa boleh memaafkan. Ni kes mati yang kita bincang ni, kes mati dalam kes rompakan. Dia bukan macam tadi. Jadi katakan dalam kematian tu tiba-tiba ada pula waris mangsa kata saya nak diat. Jadi yang arif jangan jatuhkan hukuman bunuh sebab kami nak diat. Tak boleh. Sebab kematian itu berlaku dalam kes rompakan. Dia bukan dalam kes pembunuhan biasa. Ini bukan gaduh-gaduh biasa, KL gangster gaduh mati, bukan. Ini ada kaitan dengan rompak. Bukan rompak. Dia katakan okey. Tapi kalau gaduh kerana permusuhan, apa semua, perseteruan tu, yang tu di bawah hukuman qisas.
Tengoklah tajuk 80. Orang yang telah dituduh di bawah kes hirabah. Dalam kes hirabah, orang yang boleh dituduh, orang yang boleh dituduh dan didakwa melakukan kesalahan hirabah itu ialah, pertama syarat dia baligh, orang yang sudah dewasa mengikut perhitungan syarak. Kanak-kanak tak boleh dituduh di bawah kes perompakan hirabah, tak boleh tuduh di bawah kes hirabah. Kedua dia berakal, ya, orang yang sudah maknanya bukan orang gila dan bukan orang yang tak seman. Orang gila kalau dia merompak tidak dikenakan hukuman hudud. Ya. Itu dua syarat. Kanak-kanak atau orang gila yang melakukan kesalahan hirabah itu tidak boleh dituduh dan didakwa di bawah kes kesalahan hirabah dan tidak boleh dikenakan hukuman mengikut peruntukan yang disebutkan dalam perkara 79 ceraian 1, perenggan A, B, C, D. Dalam kes hirabah tidak ada perbezaan antara penjenayah laki-laki dan perempuan, sama je. Laki-laki yang merompak, perempuan yang merompak, hukumannya sama. Okey. Tak boleh kita kata perempuan ni kaum yang lemah, hukumannya ringan sikit. Tak ada. Sama ya. Seseorang yang melakukan jenayah hirabah, sama ada lelaki atau perempuan, jika sudah sabit kesalahannya, ya, melakukan jenayah, maknanya dalam mahkamah dah putuskan sabit kesalahan, ya, melakukan jenayah hirabah itu mengikut bukti-bukti yang diperuntukkan dalam perkara 81. Ini sebab kita baca. Dalam kes hirabah, penggunaan senjata tidak menjadi syarat untuk membolehkan seseorang itu melakukan kesalahan hirabah itu dikenakan. Hukuman mengikut peruntukan disebut dalam perkara 79. Andainya orang yang melakukan kesalahan hirabah itu membunuh dan mengambil harta atau barangan mangsanya